Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Utama dan pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada saat dan ketika ini mudah-mudahan termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha atau kama qala. Ya Allah, berkatilah umatku, kata baginda Nabi, berkatilah umatku pada berpagi-pagiannya mereka. Jadi bila kita berpagi-pagi mencari rezeki, berpagi-pagi keluar untuk mencari, mendapatkan bahagian-bahagian dari kurnia Allah Subhanahu wa taala, ini pada waktu yang awal, mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita keberkatan dalam rezeki yang kita perolehi insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kerana kita dapat memulakan hari dengan perkara-perkara kebaikan, dipermudahkan oleh Allah untuk berada di taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita, tetapi masih menyemangati diri sendiri untuk hadir ke taman syurga di dunia dalam keadaan serba lemah dan serba kekurangan. Mudah-mudahan itu salah satu daripada usaha kesungguhan untuk berada di taman syurga di akhirat. Jadi syukur Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, majlis ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita syukur kepada Allah kerana pada saat dan ketika ini kita berpeluang untuk mendengarkan sebahagian daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab bila mendengar ayat Quran, bila mendengarkan hadis Nabi dan mendengarkan riwayat cerita orang-orang soleh, itu amat memberi tenaga dan kekuatan kepada hati kita. Kalau kita dalam tempoh yang begitu lama tak mendengarkan ayat Quran, kalau begitu lama tidak mendengarkan hadis Nabi, kalau terputus masa yang panjang tidak mendengarkan cerita dan riwayat orang soleh, biasanya, bukan mesti, biasanya hati itu mudah untuk menjadi keras, mudah nak menjadi keras. Sebab itu kalau orang lelaki minimum paling lama 1 minggu dia kena dengar khutbah Jumaat, itu paling kurang. Tapi kalau lebih pun tak dengar, jawapannya biasanya akan memberi kesan yang tidak baik kepada hati. Walaupun yang mendengar itu telinga, tetapi yang terkesan dalam ialah pada hatinya. Sebab tu kalau kita tengok seorang bayi sekalipun, walaupun dia itu belum ada dosa, belum mukallaf, tetapi penting untuk dia diperdengarkan benda yang baik untuk masuk ke dalam hatinya. Sebab itulah hikmah di sebalik bila bayi dilahirkan saja kita disunatkan untuk mengazankan. Malah kalau lambat datang satu makhluk yang namanya Ummus Sibyan, sudah mencocok, mengganggu bayi tersebut, kesan dia sampai ke besar nanti. Maknanya penting memulakan diri, memulakan hari, memulakan saat dan ketika dengan mendengar perkara yang baik itu. Jadi kita syukur, alhamdulillah, pada saat dan ketika ini Allah letakkan kita, tempatkan kita, peluangkan kita dan ruangkan kita untuk mendengar beberapa ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kalaulah kita pujukkan hati kita, seronok-seronokkan diri di taman syurga di dunia, mudah-mudahan Allah sediakan kita nanti seronok-seronok di akhirat nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi di akhirat bukan seronok dua ronok beronok-ronok. Kira-kira begitulah betapa gembira dan bahagianya dalam syurga Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melepasi empat perkara besar, empat peristiwa penting, empat saat-saat yang penuh dengan sejarah dan juga pengisian. Yang pertama, akhir tahun dan juga awal tahun. Yang kedua ialah tahun baru ma'al hijrah, tahun baru hijrah kalender umat Islam. Yang ketiga ialah hari penting yang di dalamnya banyak peristiwa yang agung dan nikmat yang besar, walaupun hari yang sama pernah berlaku suatu kesedihan dan bencana, namanya hari Ashura. Dan yang keempat ialah hari yang bermakna bagi kita sebagai warga negara Malaysia khususnya, iaitu kesyukuran dengan adanya nikmat kemerdekaan, bebas dalam erti kata bebas jasadnya, tetapi yang lebih penting ingin dibebaskan minda dan hatinya. Ada empat nikmat. Dan hari ini saya nak ceritakan sedikit keempat-empat perkara itu, dan kaitannya mudah-mudahan insya-Allah jadi bekalan ilmu dan pengetahuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, bila kita tutup akhir tahun dengan doa dan kita mulakan tahun dengan doa, datang satu hamba Allah bertanya, "Ustaz, saya nak tanya, ini doa yang kita baca ni doa apa?" Saya sebut doa yang kita akan baca namanya doa akhir tahun dan menjelang maghrib awal tahun. "Ustaz, saya nak tanya, doa ini adakah ada terdapat dalam hadis?" Lalu saya beritahu, doa itu, teks yang seperti itu, lafaz yang seperti itu, susunan ayat yang semacam itu, sebiji memang tidak ada dalam hadis. Lalu dia respon, "Ustaz, kalau tidak ada dalam hadis, saya fikir saya tak nak baca." Lalu kita pun tanya, "Kenapa tak nak baca?" Dia pun kata, "Sebab tidak ada dalam hadis." Bila dia kata begitu, kita terangkan bahawa doa itu tidak mesti ada dalam hadis. Sebagai contoh, ada sebahagian doa dalam Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail setelah kira-kira selesai membina Kaabah, lalu mereka berdua berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Jadi doa itu bukan dari hadis, tapi yang lebih awal utama diambil daripada Quran. Ataupun doa lain yang diambil dari Quran, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Itu doa yang dibaca oleh Nabi ketika di dalam 3 kegelapan. Doa yang baik kalau tuan-tuan amalkan ketika ada keinginan dan hajat yang berat, tu baca tu, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Lam yad'u bihi rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stujibalah." Tidak ada seorang lelaki muslim pun yang membaca doa tersebut ketika ada suatu hajat yang diinginkan, melainkan pasti Allah akan kabulkan. Itu baca. Jadi ayat tu kan, doa tu kan dari Quran. Bila doa tu dari Quran, maknanya kalau kita ambil doa dari Quran, jawapan dia boleh. Yang kedua, tak semesti doa dari Quran. Kadang-kadang diambil daripada hadis Nabi SAW. Diambil. Jadi doa-doa daripada hadis banyak. Contohnya doa, banyaklah doa musafir, doa apa, doa pagi, doa petang dan sebagainya. Itu banyak diambil dari hadis Nabi SAW. Tapi kalau doa kita tak ambil dari hadis, tak ambil dari Quran pun boleh. Maknanya kita doa sendiri, "Ya Allah ya Tuhanku,
aku mohon, aku ada mak ayah sekarang dalam perjalanan menuju ke Sabah. Di sana ya Allah sekarang diberitakan bahawa sana keadaan wabak agak berat dan ada risikonya. Aku mohon ya Allah agar perjalanan kedua ibu bapaku ke sana dalam keadaan selamat. Itu kan doa. Tapi doa itu tak ada dalam hadis atau dalam Quran, memang tak ada. Wassabahu wassalamatu wal qabitu wan 19. Jadi jawapannya memang tak ada. Lafaz tu tak ada dalam. Tapi doa boleh, inti kebaikan. Sekira-kira kalau kita doa akhir tahun, walaupun doa tu tak ada lafaznya dalam Quran dan hadis, tapi yang penting kita berdoa, dan waktu tu waktu yang bagus berdoa. Sebab kita kalau berdoa kepada Allah, kan ada faktor-faktor kemakbulan doa. Contohnya faktor makan, faktor minum, faktor pakaian. Dulu kata Rasulullah, ada orang yang dia tu musafir, berpakaian lusuh, susah, lalu meminta-minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Rasulullah, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Kata Rasulullah, dia punya sumber makanan haram, dia punya sumber minum haram. Mungkin yang dia minum tu halal, sirap, tapi sumbernya. Mungkin yang dia makan tu ayam, halal, tapi sumbernya. Sebab kita dalam soal harta, soal rezeki, soal penghasilan, soal pendapatan, soal perbelanjaan, itu dua soalan. Dalam satu hadis Nabi, baginda Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Besok kaki kita ni tak akan berganjak dari tempat kita ketika dibicarakan, dihisap pada hari kiamat. Tak akan dapat berganjak, bergerak ke next stage untuk bergerak, sehinggalah akan ditanya 4 perkara biar settle. Yang pertama kan ditanya an umrihi fima afnah, akan ditanya habis-habisan umur kita ni habisnya ke mana. Kemudian wa an jasadihi fima ablah, akan ditanya semua jasad kita ni habis diguna apa. Jari ditanya, sendi ditanya, kuku ditanya buat apa, nanti bahagian pergelangan tangan ditanya buat apa, siku ditanya, lengan ditanya, semua ditanya ni. Benda ni dia buat apa yang dah buat selama ni. Habis settle, antara yang ditanya yang keempat ialah wa an ilmihi madza amila bihi, akan ditanya tentang ilmu, apa yang dia buat. Ada orang jadi bagi ilmu, jadi pandai, mungkin dia memandaikan orang. Ada orang dibagikan ilmu, jadi pandai, akhirnya memandai-mandai, ada juga. Jadi ada orang memandaikan orang, ada orang memandai-mandai. Ada orang ada ilmu, setelah jadi pandai memperbodoh-bodohkan orang pula, pun ditanya semua. Jadi akan ditanya ilmu yang keempat. Tetapi yang ketiga yang akan ditanyakan tentang hartanya. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Oh, untuk harta, penghasilan, namanya dia akan tanya 2 soalan besar. Daripada mana didapat dan ke mana akan dibelanjakan. Jadi kita dalam berdoa, salah satu daripada asbab kemakbulan doa, perhatikan dari mana harta itu kita dapat dan ke mana nanti akan dibelanjakan. Ketika itu mempengaruhi asbab kemakbulan doa Allah untuk permintaan-permintaan kita. Tapi faktor yang lain banyak juga kalau digabungkan dengan beberapa hadis yang lain. Sebagai contoh, faktor tempat. Doa di tempat yang baik, insya-Allah doa lebih cepat makbul. Ataupun faktor waktu, waktu yang berkat, hujung di 1/3 malam ataupun Lailatul Qadar, itu waktu. Salah satu waktu yang bagus ialah tiap kali hujung bulan, awal bulan, itu adalah waktu di mana Nabi kita sendiri membaca doa pada setiap hujung bulan dan awal bulan. Jadi bagi orang yang berdoa pada tiap-tiap bulan dengan masuknya anak bulan yang baru bagi bulan yang berikut, ini insya-Allah dia mendapat pahala yang besar, utama lagi sebab mencontohi dan juga meneladani baginda Rasulullah SAW. Walaupun secara umum kita digalakkan berdoa. Dan faktor doa dimakbul yang keempat antaranya kita kena jaga ialah tolong ketika berdoa
berikan tumpuan hati kita. Walaupun doa itu kita hafal, kalau kita nak latih hati kita supaya tak lalai ketika doa, boleh juga setelah baca bahasa Arab yang kita tahu, kemudian terjemahkan pula dalam apa? Bahasa Melayu. Ataupun kalau kita nak ingat terjemahannya, terus baca bahasa Melayu pun boleh. Tapi kalau hafal bahasa Arabnya bagus. Sebab doa tu, kalau sebahagian doa tu diambil dari hadis Nabi, kita ni kalau boleh dapat sebut huruf yang sama, baris yang sama, bahasa yang sama dengan orang yang kita sayang. Orang kalau suka artis Spanyol, lagu dia semua dihafal walaupun tak faham. Orang kalau suka artis Korea, lagu kumpulan Korea yang sekarang meletup tu apa tu? Oh sudah, saya pun tak ingat namanya. Dia ada bahasanya kita tak faham, tapi orang hafal lagunya kerana suka. Jadi ada orang cakap dengan saya, Ustaz, saya ni kalau hadis-hadis Nabi bahasa Arab saya tak boleh, saya tak hafal, saya bahasa Melayu dah. Saya tanya dia, awak boleh tak hafal sikit-sikit? Saya boleh, tapi biar bahasa Melayu lah, biar faham. Saya kata betul, mungkin kita tak faham sangat bahasa Arab, tapi kalau ada kemampuan hafal sikit-sikit, hafallah. Dia tanya kenapa? Saya kata sebab doa itu doa yang kekasih kita baca, lafaznya macam tu. Tapi kalau memang tak mampu tu cerita lain. Dah tak boleh hafal, tak apalah. Tapi kalau mampu, hafalkan. Sekira-kira itulah ada pahala usaha kita untuk melafazkan, menyebut huruf-huruf, baris-baris yang disebut sendiri oleh orang yang kita sayang, baginda Nabi SAW. Jadi erti kata, bila dia kata begitu, saya pun terangkan begitu. Dia pun tanya, Ustaz, kalau gitu bolehlah kita baca doa. Saya kata sangat bagus dan mesti dikekalkan, dan mesti kita galakkan orang lain juga untuk berdoa. Sebab kita nak mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada tahun kita yang baru ini, 1442 Hijrah. Mudah-mudahan semakin baik. Baik yang mana? Baik dari segi hijrah. Hijrah yang mana? Bukan hijrah tempat, tapi hijrah kepada beberapa perkara. Yang pertama peribadi, yang kedua keluarga, yang ketiga kerja, dan yang keempat seluruh kehidupan kita. Empat ni penting. Yang pertama diri kita, yang kedua keluarga, yang ketiga kerja, yang keempat seluruh kehidupan kita. Empat ni sangat penting, pada saya sangat penting. Yang pertama peribadi. Kita nak buang sifat-sifat yang mazmumah, yang tak elok pada diri kita. Ini sangat penting, peribadi itu ditingkatkan. Yang kedua dalam keluarga kita, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan perhatikan dalam anak-anak kita, berapa orang yang kalau kita tanya rukun mandi wajib, dia boleh jawab spontan pada ketika itu. Berapa orang daripada anak kita yang kalau kita meninggal sekejap lagi, tuan-tuan yakin dia akan bukan sekadar memandikan tuan-tuan, tapi karakter peribadi dia menampakkan kalau tuan-tuan dah 2 tahun meninggal pun dia masih ulang alik untuk menziarahi kubur tuan-tuan, mendoakan. Sebab tu kita kena latih anak kita tu ziarah kubur orang-orang soleh dan ziarah kubur keluarga tok-tok dia. Dia akan mencontohi perbuatan kita untuk dia menziarahi kita ketika mana kita telah meninggal. Tapi kalau kita hanya jadikan filem, drama, live yang menunjukkan ziarah tu cuma hari raya, gambaran anak kita, generasi yang dah ke belakang, gap umur panjang, persepsi dia nanti terpasang dalam kepala dia, selagi tidak hari raya maka dia tak datang ziarah. Padahal ziarah masa hari raya tu tak salah kalau dia nak pergi, tapi kubur dekat tapi dia tak ziarah, tanda ingatan. Jadi kita nak terapkan tu dalam keluarga kita. Jadi kita bayangkan anak-anak kita yang ada sekarang ni, kalau kita meninggal pada hari ini, agak-agak dia tu bagaimana urusan dia dengan kita, untuk kita hijrahkan. Itu anak-anak kita. Kemudian dalam keluarga kita juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya cakap dengan tuan-tuan ni pada masa yang sama menyemangati dulu juga diri saya. Sebab saya juga memerhatikan anak saya bila berkembang, membesar dan sebagainya.
Sebab dunia mereka ni dunia internet, dunia gadget, dunia TV, dunia video, dunia alam maya. Sekarang kalau tuan-tuan perhatikan di kalangan anak-anak yang duduk di rumah, yang mak ayah dalam keadaan sibuk bekerja, mereka ni dapat melanggani banyak perkara melalui internet. Sekarang ada banyak flicks kan. Beberapa kes budak dia ditawarkan macam-macam melalui media. Jadi apa yang dia ada di bilik, apa yang ada di rumah, dia kongsikan ke satu dunia. Hatta sebahagian tu kita tak terkontrol sampai boleh sanggup murtad, terkeluar daripada agama Islam, sanggup menunjukkan aurat dia, sanggup mempamerkan apa yang dia ada. Kerana mereka tu direct berhubung dengan dunia luar terus begitu. Jadi kata sebahagian cerdik pandai, kita ni dapat kontrol fizikal anak kira-kira sampai darjah 6 je. Kita ni dapat jaga anak kita secara fizikal sampai darjah 6. Lepas darjah 6, yang kontrol dia iman dia. Kalau kita dari kecil dalam keluarga kita tak ubah, kita kontrol fizikal, pastikan dia jangan buat gini, pastikan gini, bila dia buat salah kita marah, begini. Kita sedang membina dia untuk terkontrol secara fizikal saja. Tetapi kita tidak bina dia, kontrol diri dia melalui iman yang kita bantu untuk bina dia. Sebab start saja umur menengah, yang mampu kontrol dia adalah iman dia. Kita dah tak mampu kontrol dah. Tuan-tuan tak boleh nak terkejar dah. Tingkatan 2, tingkatan 3, dia punya kes dah macam-macam, idea dia macam-macam. Sebab tu daripada awal sekolah rendah ni, selain daripada kontrol dia punya fizikal pergerakan, tapi yang lebih perlu kita beri perhatian ialah suntikan rohani dan iman dia mesti terbina. Sebab yang itu dia akan terbina dan belum confirm. Bila sampai darjah 6, saya dah hantar sekolah agama Ustaz, sekolah agama pelajaran. Saya dah hantar ngaji Ustaz, ngaji pelajaran. Tu pelajaran. Saya latih dia semayang Ustaz, latih semayang tu pelajaran. Yang lebih nak ditekankan ialah kekuatan iman di dalam hati dia. Yang ini dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh naik, boleh turun. Sebab itu dia kena subur, isi dan isi dan isi dan isi, cakap dan cakap dan cakap dan cakap, lingkungan. Dia perlu disokong dengan pelbagai faktor supaya imannya terbina dengan baik. Sebab lepas saja iman dia yang akan jaga dia. Jadi kita nak penghijrahan kita yang kedua ialah dari segi keluarga kita, supaya kita sama-sama tingkatkan, termasuk juga suami, isteri, anak-anak dan seluruhnya. Mudah-mudahan. Saya bila anak dah mula masuk sekolah rendah, saya pun rasa cabaran. Kadang-kadang banyak kelas-kelas saya dulu 2-3 tahun lepas Isyak, dalam satu minggu saya ada 4 kelas. Lebih kurang ada 4 kelas. Tapi bila dah masuk sekolah rendah ni, mungkin saya sama dengan sebahagian daripada tuan-tuan. Bila anak kita tengok karakter sekolah rendah dah mula berbeza sikit berbanding masa kecil, kita agak macam risau sikit, dia tak terbimbing dan sebagainya. Akhirnya saya buat keputusan, tahun ni semua kelas lepas Isyak semua batal. Semua ditangguhkan, minta ganti orang lain. Bimbang sebab sebahagian kawan-kawan saya beritahu, dia kata, kau ni jumpa anak kau mungkin sampai darjah 6, bila mula masuk ke asrama penuh atau pergi ke mana-mana, dia sudah menjadi orang lain dalam keluarganya sendiri. Dia dibentuk oleh kawan, oleh guru, oleh siapa di lingkungan dia. Jadi kita mudah-mudahan dalam hijrah ini kita tingkatkan perhatian kita kepada pembangunan anak-anak dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah ada banyak kebaikan di masa akan datang, terutama setelah kematian kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu yang kita nak pelajari daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan perhatikan, sebelum peristiwa hijrah ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau saya pernah ceritalah, Isra' Mi'raj, Nabi bergerak dari sini Masjidil Haram, kemudian kalau dalam hijrah Nabi dari Masjidil Haram, dari Mekah maksud saya, kemudian menuju ke Madinah. Tapi berbeza dengan perjalanan Nabi ketika Isra' dan Mi'raj. Sebelum hijrah Nabi Isra' dulu, lebih kurang setahun lebih. Tapi Isra' Mi'raj jauh.
dari Masjidil Haram Mekah, dia bukan pergi ke Madinah, tapi dia pergi mana? Masjidil Aqsa, jauh kan sana. Namanya pun masjid, namanya pun Aqsa. Aqsa maknanya apa? Jauh. Bahasa Arab ni Aqsa. Aqsa maknanya jauh. Jadi masjid yang jauh. Mekah ke Aqsa kan jauh. Mekah ke Madinah kan lebih dekat dari segi zahir, fizikal, kiraan jarak. Tapi sebelum Nabi hijrah, Nabi pernah melalui satu perjalanan yang lebih jauh, iaitu Masjidil Aqsa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan satu kenderaan yang super VIP, sangat special kepada Nabi SAW. Launuhu abyad, warnanya putih, fauqal himar, besar sikit daripada dongki, dunal bagal, kira-kira kecil sikit daripada zebra, kira-kira saiz burak tersebut, namanya burak. Tapi setelah lebih kurang tempoh beberapa ketika selepas itu, Rasulullah melalui satu lagi perjalanan penting, iaitu namanya hijrah. Dari mana? Mekah juga. Menuju ke mana? Menuju ke tempat yang lebih dekat dari segi ukuran jarak, Madinah Al-Munawwarah. Tapi dalam perjalanan hijrah, Allah tidak sediakan kenderaan yang namanya burak. Tak sediakan. Habis pergi macam mana? Pergi sendiri ya. Lebih susah, lebih susah, lebih penat, lebih penat, lebih payah, lebih payah. Kenapa tak disediakan burak? Kata sebahagian ulama, hikmahnya nak menunjukkan kepada kita, kalau nak melakukan hijrah dan perubahan, memang cabarannya banyak. Kalau ikut akal, dulu dah ada burak, hijrah mestilah pun juga dah ada burak. Zup, sampai Tala'al Badr, senang sampai. Tapi tak diberikan senang, diberikan susah. Bukan susah perjalanan, nak keluar rumah pun susah. Nabi nak keluar rumah kan susah, dikepung, di apa. Kemudian dah keluar rumah, orang kejar lagi. Akhirnya bersembunyi di dalam gua, dalam gua Hira. Dalam gua Hira susah lagi, dikejar lagi, digendam. Jadi nak ceritanya, hijrah tu adalah suatu kecabaran dan juga rintangannya banyak. Kita kalau nak melakukan perubahan dalam organisasi, dia banyak cabaran. Biasanya orang akan cakap, dulu macam ni je, asal sekarang macam ni pula. Dia kira dulu. Padahal mungkin LHDN nak melakukan satu perubahan hijrah. Dulu kita macam ni je, kenapa macam ni pula? Rupanya dia tak perasan bahawa hijrah sedang nak dilakukan dalam organisasi tersebut. Ada perubahan yang nak dibuat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, penting kita menghayati perjalanan dan juga ibrah daripada hijrah Nabi SAW. Nabi banyak rintangan. Ketika nak keluar, orang halang. Tuan-tuan, kalau nak buat sesuatu perubahan dalam organisasi, akan ada orang yang halang. Halang dengan cadangan, ada. Sebab Abu Jahal masa jadi chair meeting, dia tanya kepada pembesar Quraisy, pembesar Arab. Dia tanya, apa kita nak buat pada Muhammad? Lalu seorang angkat tangan, tuan, kita bunuh je tuan. Bunuh. Iblis pun bangun. Iblis masuk dalam meeting. Dia kata, bunuh? Siapa nak bunuh? Engkau? Ke siapa bunuh? Kalau engkau bunuh, ni semua kabilah-kabilah semua tuduh engkau kaum pembunuh. Kalau tak engkau bunuh, siapa nak bunuh? Dia bunuh, nanti engkau tuduh dia kaum pembunuh. Dah, cadangan kau tak bagus lah. Kau ni apalah bagi cadangan, kata Iblis dalam meeting. Iblis ni kerja dia merendahkan cadangan orang dalam meeting tersebut. Datang satu lagi, bangun, tuan, saya cadang supaya kita jangan bunuh, tapi kita tangkap, sumbat dalam penjara, selesai, biar Muhammad duduk dalam penjara. Iblis terus bangun, engkau cadang apa ni? Engkau cadang dia masuk penjara Kalau dia masuk penjara, tu banduan kat dalam penjara tu semua ramai. Kan dia masuk penjara, semua banduan masuk Islam, kita pening kepala. Apa cadangan macam ni? Iblis kerja dia apa? Condemn cadangan orang. Betul tuan-tuan, kalau meeting kat LHDN, jangan condemn sangat cadangan orang. Nanti orang ingat dia rasa iblis kat sini. Takut orang sangka buruk. Bukan tak boleh bagi, jangan pula tuan-tuan senyap, taat aja. Sekarang ni kan era bukan yang menjalankan tugas, yang menurut perintah kan. Sekarang yang menjalankan amanah.
Tuan-tuan boleh bagi idea yang berbeza, tak masalah. Perlu berfikiran kritis, kalau tidak tak dapat hasil yang baik. Tapi pada masa yang sama ada cara, ada kaedah, ada orang kata norma dia, ada adabnya. Jadi biar cantik. Jadi iblis bila dia rendahkan macam tu, lalu Abu Jahal pun cakap, kalau gitu kata Abu Jahal, kita panggil aja setiap satu kaum, hantar satu orang yang paling kuat, seorang saja wakil, kemudian kita pakat kepung rumah dia, yadribunahu darbata wahidin, kita akan ramai-ramai keroyok masuk dalam rumah Muhammad, pukul umpama yang memukulnya adalah pukulan dari satu orang, tapi ramai-ramai buat. Jadi masing-masing ada sumbangan. Sumbangan. Tiba-tiba iblis pun bangun. Iblis kata, hadza huwar ra'yu, ini adalah pandangan yang paling bagus sekali. Iblis ni terror. Cadangan orang semua condemn, bila bos cadang dia kipas lebih-lebih. Ni iblis ni kerja, tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, tuan-tuan, bila nak keluar daripada rumah tersebut juga Rasulullah SAW menghadapi cabaran dan juga rintangan. Kita kalau nak melakukan hijrah kebaikan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga kita nak lakukan hijrah itu dalam dunia kerja kita, tuan-tuan. Bila kita bekerjalah dengan sifat-sifat mahmudah kita. Jangan kita merasa hasad kepada orang lain yang melakukan kerja juga tetapi dengan cara yang tak baik. Ada orang bila dia kerja, ni orang lain, dia tengok orang tu malas, ujung bulan gaji sama je dengan aku. Yang ni kerja MC aja, ngandung. Setahun satu. Ni kalau dia boleh, aku rasa setahun dua ni. Ngandung aja, dia geram, tak suka. Kemudian yang seorang ni asyik lambat je, yang seorang ni asyik. Bila dia tengok ramai orang yang negatif tapi dapat hasil apa yang ada di atas slip gajinya sama dengan dia, kadang-kadang seseorang dihasut oleh iblis, syaitan, untuk dia pun mengorbankan sifat baik yang ada pada dia kerana mendendami bahagian orang lain. Ini kerja iblis, kerja syaitan. Kalau seseorang sedang nak memperbaiki dan hijrah diri, dia akan datang. Suasana tu saya pernah alami suatu ketika dulu. Sampai sanggup dia jadi, aku malas, dia malas pun macam tu juga, malas. Akhirnya dia buat sikap yang begitu, rugi. Kita sebagai orang Islam, kita ada keyakinan kuat kepada Allah bahawa yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah. Kalau tuan-tuan korbankan sifat yang positif yang ada dalam dunia kerja kita bimbang rezeki yang kita perolehi itu akan ditarik oleh Allah dengan pelbagai cara. Tapi kita nak rezeki itu rezeki yang berkah, rezeki yang Allah yang cukupkan. Sebenarnya dari segi zahir mana cukup? Kita nak buat macam-macam perkara, memang zahirnya tak cukup, tapi yang kita minta supaya kecukupan itu datangnya dari Allah. Kita nakkan yang macam tu. Maknanya kalau sekira-kiranya perbelanjaan kita terhad, tapi anak kita tak sakit, tak memerlukan belanja bedah-bedah besar-besar belanja, maknanya kita tak perasan selama ini dalam bab kesihatan Allah sudah cukupkan kita, alhamdulillah. Mungkin dalam bab-bab yang lain pun seumpama seperti itu. Pokok pangkalnya sebenarnya soal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengambil berat tentang rintangan, cabaran ketika kita nak melakukan hijrah dalam kerjaya kita. Pada masa yang sama, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kalau kita nak keberkatan rezeki, jangan kita hentikan dalam satu minggu paling kurang mesti melaksanakan sumbangan sedekah paling kurang. Satu minggu paling kurang satu kali, khususnya Jumaat, khususnya di masjid tempat tuan-tuan berada. Saya teringat zaman saya kecil, bapa saya bagi satu kata kiasan. Bukan betul-betul, bukan hakikat, tapi kiasan. Apa kata dia? Dia pernah pesan kat saya, dia kata besok kalau saya jadi orang kaya ke, orang mewah ke, orang berpendapatan tinggi ke, dia tak kisah.
Tapi kalau dia datang rumah saya, harga kapet rumah saya lebih mahal daripada kapet surau yang terdekat di rumah saya. Sampai saya mati dia tak akan masuk rumah saya. Punya bahasa kiasan dia. Maknanya apa? Sampai sekarang dia datang rumah saya, tak adalah dia tanya harga kapet. Bukan harga tu ceritanya. Dia nak kita ambil berat pada surau di tempat kita. Tu dia nak cerita tu. Maknanya kalau kita makan dekat surau, ada tak hantar makan? Contoh, kalau kita ada dalam surau, ada tak keperluan tertentu yang kita boleh, dia nak jiwa tu macam tu. Bukan dia tanya harga pun, tapi dia punya bahasa kiasan dia tu mengingatkan kepada kita, penting kita ambil berat faktor-faktor macam tu. Dan dia nak supaya mudah-mudahan itu jadi asbab berkahnya rezeki yang kita peroleh itu, tuan-tuan. Sebab memang dalam sebahagian rezeki yang Allah bagi pada kita kan ada bahagian orang lain. Itu kita diajarkan langsung daripada kewajipan berzakat ya. Macam dulu saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu kalau tak silap, ataupun mungkin belum saya pernah cerita. Dulu ada satu masa saya kerja di tempat lama tu, jaga bahagian zakat. Dan zakat salah satu diuruskan zakat korporat, zakat harta. Jadi bila urus, ada satu hamba Allah tu tanya, dia kata, kita ni kalau meniaga ni sampai masa bayar zakat. Kenapa bayar zakat? Kita pun jawab mudah lah. Dalam harta kita ada hak orang lain. Lepas tu dia tanya logik. Dia kata dalam harta kita ada hak orang lain, tapi kan yang usahakan kita yang niaga, modal kita, apa pekerja kita, kilang permis kita. Kenapa pula kita ada hak orang lain? Saya cakap hak orang lain tu bukan kerana kita, tapi hak orang lain kerana siapa yang memberi semua itu kepada kita. Dia yang cakap ada hak orang lain. Dia tanya saya, siapa dia? Tanya pula. Dialah yang cipta awak. Dia yang cipta awak, dia yang bagi rezeki. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam banyak ayat Quran, kalau cerita bab infak, bab zakat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan pada mereka berinfak. Allah akan cakap yang kami bagi, baru mereka infak. Allah puji perbuatan orang infak, tapi Allah sebelum ayat nak cakap puji dia infak, yang kami bagi. Allah nak terangkan kami bagi, bukan kau punya. Bahasa kasar dia, kami punya, bukan kau punya. Dah tentu kami punya, bagilah tempat yang kami suruh bagi. Dia punya bahasa kasar dia begitu. Tapi orang tu dia baru nak tanya, tak adalah saya cakap kasar-kasar gitu. Saya cakap yang empunya semua inilah yang menceritakan gitu. Dia kata kenapa pula gitu? Kita pun terangkan. Kita kata, kalau saya pun sebut, kalau kita beli seekor ikan, kita nak makan, katalah kita nak makan ikan merah, kita pergi pasar, kita ambil kunci, kita start kereta, kita beli, dia pilih, kita pun pilih ikan mana, kita pun masuk plastik, kita bayar, kita bawa balik, kita masak. Walaupun kita beli, kita pergi pasar, kita yang pilih, kita yang basuh, kita yang masak, kita yang apa, tapi tetap dalam seekor ikan tu bukan semua hak kita. Dalam ikan ada hak sampah, insang-insang dia semua hak sampah, tu bagi sampah. Ada hak semut, bagi semut. Ada hak kucing, bagi kucing. Lepas dah bagi hak yang lain, baru bakinya kita makan. Ketika itu ikan tu insya-Allah, ikan merah tu berfaedah, baik untuk kita. Tapi kalau semua sekali dengan insang-insang, dengan purut-purut suruh kita makan, kita tu mungkin calon sakit tampoi yang seterusnya lah maknanya. Jadi daripada situ dia dapat gambaran bila dibuat satu analogi yang mudah dalam hal nak mendapatkan keberkatan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah, tahun baru, mudah-mudahan ada azam baru, kita memperbaiki sikap, cara fikir dan juga karakter kita dalam menjalankan tugas. Antara perkara yang penting tuan-tuan ketika kita bertugas, berkhidmat, ialah kita dapat menjaga masa kita dengan baik. Masa hadir, masa balik, masa menjalankan meeting, masa apa, semua sekali lah. Kalau kita dapat mengurus masa kita dengan tepat dan baik, insya-Allah perkara yang lain semua akan menyokong kepada. Kalau ada deadline satu kertas kerja, ada deadline sesuatu perkara, maka kita patuhilah dengan baik insya-Allah. Sebab kita menghayati salah satu daripada ayat Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Illa, dia ada kecuali.
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan ada 4 golongan. Ada 4 perkara dibuat. 2 hubungan dengan Allah, lebih kepada hubungan Allah. 2 hubungan dengan manusia. Maknanya kalau kita nak jaga masa, 4 ni kena sentiasa jalan. Yang pertama, illal ladzina amanu, jaga iman. Yang kedua, wa amilus solihat, isi masa dia semua dengan benda amal soleh, benda baik, tak ada sempat buat benda negatif. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling ingat, bagi taklimat, bagi pesanan, bagi motivasi, bagi tahu, bagi apa, tetapi dengan kebenaran, benda yang benar kena cakap. Wa tawasau bis sabr, saling mengingat-ingat tapi dalam keadaan sabar, sebab banyak cabaran untuk tu. Kalau dia buat 4 perkara ni dalam kehidupan, masa dia insya-Allah tak masuk di kalangan orang yang rugi dalam urusan dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu berkenaan dengan ma'al hijrah. Yang ketiga yang saya nak cerita kepada tuan-tuan ialah, iaitu sebahagian peristiwa yang penting yang berlaku pada hari Ashura, 10 hari bulan Muharram yang lalu, yang mana kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang pertama, melangkah insya-Allah bulan yang seterusnya, bulan Safar. Ada orang tanya, Ustaz, adakah memang Nabi hijrah tiba di Madinah bulan Muharram? Jawapannya tuan-tuan semua sedia tahu bahawa Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah bukan pada bulan Muharram, tapi Nabi tiba di Madinah bulan apa? Rabiul Awal. Nabi hijrah sampai Rabiul Awal. Tapi kenapa kita bila Muharram saja, ataupun 10 Muharram, ataupun di awal Muharram, ataupun di bulan yang pertama, kita akan cerita hijrah Nabi SAW? Kita cerita hijrah pada bulan Muharram kerana asbab dia, Sayyidina Umar pilih dalam 1 tahun, bulan yang pertama nak letak bulan apa? Kalau dia letak bulan Ramadan, maka jawapannya ialah setiap awal tahun, bulan yang pertama adalah bulan Ramadan. Andai kata kita nak buat kalender, bulan pertama bulan Syawal, maknanya setiap awal tahun selamat hari raya, maaf zahir dan batin, maknanya bulan pertama. Tapi kita tak boleh nak buat kalender sendiri. Yang buatnya, yang nyusunnya adalah Sayyidina Umar. Ustaz, kalender kita boleh susun lah, tapi mungkin tak ada orang nak guna. Tapi setiap orang kan, kadang kaum, setiap bangsa tu kadang-kadang ada kalender sendiri kan. Orang Cina ada kalender sendiri, kiraan dia lah, ahli falak dia buat begitu. Kalau orang Jawa ada, apa tu dia panggil? Kliwon. Apa Kliwon? Apa Selasa Kliwon? Kliwon ke Kelawar ke tak tahulah apa punya dia. Saya pun tak tahu apa dia. Dia ada sebut Kliwon. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar, para sahabat, kibar sahabat dah pilih tahun, dalam 1 tahun, bulan yang pertama dalam susunan 12 bulan itu adalah bulan Muharram, kerana orang baru selesai melaksanakan ibadah fardu haji, bersih suci, maka ketika itu dipilih. Jadi kita bila masuk di awal tahun, kerana tahun dulu yang dipilih adalah tahun peristiwa di dalamnya hijrah Nabi SAW, jadi kita ceritalah hijrah Nabi. Tapi kalau musim Maulidur Rasul, Rabiul Awal, tiba-tiba kita ceramah tentang hijrah Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh juga, tak ada masalah. Dan ada sebahagian kawan saya, bila Maulidur Rasul, perkara yang dia sampaikan dan dia ceramahkan dalam Maulidur Rasul ialah detik-detik kewafatan Nabi. Detik-detik kewafatan Nabi, kerana Rasulullah meninggal dunia juga pada bulan Rabiul Awal. Cuma kita di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah punya konsep, kalau 1 bulan tu ada benda baik, pada masa yang sama dalam sejarah pernah berlaku di tarikh yang sama benda buruk, kita ambil yang positif. Contoh, kenapa Maulidur Rasul disambut? Ada orang cakap Maulidur Rasul di Rabiul Awal. Dia kata kenapa Rabiul Awal disambut gembira, padahal Rabiul Awal tu bulan wafatnya Nabi, kenapa gembira? Kita kata betul, Rabiul Awal tu bulan wafatnya Nabi, tapi pada masa yang sama yang positif ialah lahirnya Nabi. Lalu kita ambil yang positif. Lalu ditanya, adakah contoh lain yang macam tu? Kita kata banyak. Antaranya hari Jumaat.
Rasulullah pernah bersabda, hendaklah kamu memuliakan Jumaat, fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Pada hari Jumaat dicipta Nabi Adam, dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam diwafatkan oleh Allah. Maknanya hari Jumaat Nabi Adam lahir, Nabi Adam apa? Dicipta. Pada hari Jumaat juga Nabi Adam wafat. Nabi Adam wafat, seorang Nabi wafat, sedih. Tapi hari Jumaat hari yang mulia, kerana antara salah satu Nabi Adam dicipta. Lalu kita ni seronok, gembira, muliakan hari Jumaat, ambil sisi yang positif. Contoh lain, itu Rabiul Awal tadi Rasulullah. Contoh kedua, saya kata hari Jumaat, namanya tentang Nabi Adam. Contoh ketiga, hari Ashura, 10 Muharram. 10 Muharram ada tak hari yang sedih? Ada. Kematian siapa? Cucu Nabi yang namanya Sayyidina Husain meninggal dunia ketika mana dibunuh. Dia meninggal hari Ashura. Tapi masa hari Ashura ada tak cerita dan peristiwa yang positif? Banyak. Bahtera Nabi Nuh bila dah belayar lebih kurang 6 bulan lebih sampai ke Mekah, sampai ke Arafah, Muzdalifah, Mina, kapal atas air tu. Kemudian dikatakan sampai ke Mekah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, Safa dan Marwah, kemudian belayar, dikatakan sampai ke Iraq. Tiba-tiba dia berlabuh di atas satu gunung namanya Judi pada 10 hari bulan Muharram. Terus namanya dapat apa tu, air pun surut pada ketika itu. Jadi hari nikmat, 6 bulan lebih duduk atas kapal di zaman itu. Berlakunya bila? Muharram. Positif. Sebab umat dan juga orang yang Islam yang ikut Nabi Nuh serta binatang yang ikut sama selamat pada hari itu pun. Tapi ada yang positif lain. Ada. Nabi Ayub duduk dalam Nabi Ayub pula. Nabi apa tu dalam ikan? Nabi Yunus dalam ikan, duduk baca. Akhirnya dimuntahkan oleh ikan, terdampar di tepi pantai dalam keadaan sehat walafiat, tak ada apa-apa masalah besar. Pada ketika itu dikatakan masa diluahkan keluar tu ialah berlakunya pada hari Ashura. Maknanya cerita positif. Tapi ada negatif tak? Ada. Cucu Nabi dibunuh. Kita ambil yang positif. Kita kenang sedih yang negatif, tapi bukan diraikan. Seperti mana orang yang dia meraikan berlebih-lebihan sampai pukul-pukul badan, sampai luka-luka. Kadang-kadang budak kecil tu dia nak gambarkan betapa penghayatannya orang. Sayyidina Husain kena ni sampai cukur-cukur, sampai berdarah-darah. Oh, kita tak pakai yang tu. Walaupun mereka melaikan 10 Muharram, tapi cara meraikan tu salah. Kita meraikan juga 10 Muharram, tetapi yang selaras dengan ulama-ulama kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Itu cara kita meraikan yang sisi yang positif. Daripada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura, kita melangkah kepada nikmat yang seterusnya yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat yang keempat. Allah berikan peluang kepada kita untuk mengecapi ulang tahun kemerdekaan negara kita, iaitu merdeka. Dan kita doa mudah-mudahan negara kita dalam keadaan aman dan damai. Dan aman dan damai ini kena dipelihara. Kenapa aman ni sangat penting? Tuan-tuan tengok doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada, apa tu dia punya ayat dia, hadza baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim dia doa kepada Allah, dia tiba di Mekah, ya Allah, jadikan bandar ini, negeri yang aman. Warzuqhum minas samarat, dan kurniakan kepada orang yang ada di sini buah-buahan yang banyak. Nabi Ibrahim doa dua. Yang pertama aman, yang kedua tempat itu banyak mewah rezekinya. Dua. Kata ulama, hasil kesan positif doa Nabi Ibrahim, Mekah tu dijadikan oleh Allah aman, dan yang kedua banyak buah-buahan makanan datang. Tuan-tuan kalau pergi sana, buah-buahan macam-macam ada buah dekat sana. Berkat doa daripada Nabi Ibrahim. Walaupun ketika Nabi Ibrahim tu berdoa dikatakan bandar tu kosong, dia doa buah-buahan, padahal ketika itu pokok pun tak ada. Dia doa aman, padahal ketika itu dikatakan orang pun tak ada. Jadi walaupun orang tak ada, buah-buahan tak ada, tapi Nabi Ibrahim tetap mendoakan negeri dan tanah tersebut untuk masa akan datang. Jadi kita hendaklah jaga keamanan yang Allah kurniakan kepada kita ni,
Jangan kita leka, jangan kita lalai. Mudah-mudahan insya-Allah keamanan yang ada ini mudah-mudahan dipertingkatkan. Sebab saya tengok, saya perhati dengan keadaan di luar negara tuan-tuan, bila berlaku kesusahan ekonomi, COVID-19, wabak dan sebagainya, sebahagian negara huru-hara. Dan sebahagian tempat tu saya berada di sana dulu. Salah satu tempat yang saya pernah berada, Lubnan sekarang boleh tahan juga. Orang protes apa, pecahkan macam-macam. Tengok sedih juga. Tapi nak buat macam mana? Kita ni ada kelebihan sikit tau. Orang kita ni kalau bergaduh tak berani depan-depan. Orang kita ni kalau bergaduh tak berani apa? Tak berani depan-depan. Sebahagian bangsa lain saya tengok, dia kalau bergaduh berani depan-depan. Maknanya kalau ada benda nak gaduh, dia terus gaduh, terus rempuh aja. Orang kita ni banyak bergaduh kat WhatsApp je. Paling-paling pun terus pun left group je. Paling-paling left group, lepas tu jemput pujuk balik, masuk balik, dia gitu je. Tapi depan-depan dia tak berapa sangat. Jadi oleh kerana itu, mungkinlah antara faktor kita ni dapat kontrol keamanan negara kita ni, salah satu daripada yang melatari perkara itu ialah cara hidup kita tu. Kita kurang nak bertekak dengan orang depan-depan secara kerap. Tapi kalau di negara lain, sebahagian bangsa tu cakap ni kalau gaduh depan-depan, dia direct dia cakap. Kalau sini dia nak maki, dia baki depan-depan. Dah terbiasa, semua orang macam tu. Saya pernah tengok kat satu negara tu, budak cakap orang tua gini-gini tu tepi jalan, kau ni salah parking. Dia dengan orang tua dia gitu je, biasa. Dan orang tua tu pun tak marah. Dia tak cakap budak tu kurang ajar ke tak. Budak tu pun cakap, engkau budak tak reti pun dia. Dia macam marah gitu je. Dia berani cakap depan-depan. Akhirnya kalau dimanipulasi oleh orang yang tak bertanggungjawab, maka jadilah budaya yang biasa bertekak di depan-depan jadi mudah bertempur dan bergaduh. Adapun kita dengan keadaan sentimen agama, sentimen perkauman, sentimen bangsa, sentimen negeri ini, maka kita jagalah elok-elok. Mudah-mudahan keamanan yang Allah pinjamkan, yang belum ada jaminan sampai bila-bila, kita dapat jaga dengan baik. Mudah-mudahan itulah nikmat yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim ketika mana dia berada di tempat tersebut. Dia doakan dua, satu aman, yang satu ialah dapat namanya kemudahan dan kemurahan rezeki di tempat tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah 4 perkara yang ingin saya sampaikan sempena dengan Ma'al Hijrah tahun baru, pada masa yang sama sempena dengan kemerdekaan 31 Ogos 1957, ulang tahun kemerdekaan dan hari kebangsaan. Dan kita sama-samalah berdoa mudah-mudahan nikmat yang Allah pinjamkan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sebelum kita berakhir, marilah sama-sama kita menadah tangan, kita berdoa, kita memunajat, merayu dan meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak diuji oleh Allah dengan ujian yang berat yang kita tidak mampu untuk menanggungnya, kerana kita mungkin belum diuji yang seumpama itu. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kebahagiaan dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat dan ketika ini, ketika mana dunia ini sedang diuji dengan ujian yang berat, dengan mara bahaya, dengan bencana, dengan ketidakseimbangan huru-hara di sebahagian tempat, tetapi Engkau pilih kami bertempat di sebuah negara yang Engkau berkahi, iaitu negara yang tercinta, negara kami, negara Malaysia. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dan kami merayu segala nikmat keamanan, nikmat kedamaian, nikmat kemurahan rezeki yang Kau berikan dan Kau pinjamkan kepada kami. Kami mohon ya Allah supaya kami meraihkannya dan menyantuninya serta menyikapinya dengan sikap dan juga sifat syukurnya kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami benar-benar menghargai dan menjaga nikmat ini ya Allah. Kami tahu dan kami sedar betapa kalau kami lalai dan alpa serta leka dengan nikmat-nikmat ini, maka tidak mustahil Engkau akan mengambilnya daripada kami. Sesuai dengan firman-Mu ya Allah, fa innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang mana maksudnya Allah tidak mengambil dan mengubah nikmat yang sedia ada pada satu kaum sehingga kaum itulah yang menjadi punca dan sebab nikmat itu ditarik semula. Kami mohon kepadamu ya Allah,
kurniakanlah kami semangat untuk berhijrah, untuk berubah diri kami kepada sifat yang lebih baik, keluarga kami kepada keluarga yang salihah dan juga keluarga yang saleh, kerja kami supaya kerja kami meningkat, bermutu pada masa yang sama, memberikan peranan dan manfaat yang besar kepada umat, dan juga kehidupan kami ya Allah, mudah-mudahan kami mencintai akhirat dan mampu hati kami meninggalkan dunia sebelum kami benar-benar meninggal dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.